menentukan nasib baik kita nanti di padang mahsyar. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan Malik Yaumiddin, dialah Allah Raja pada hari agama. Di saat di mana di padang mahsyar nanti kita semua akan tercari-cari, berusaha untuk mendapatkan amal-amal yang saleh walaupun sebesar zarah, walaupun sebiji sawi, sebagai tanda bukti keimanan kita, amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita selalu berdoa agar Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tammah, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa takhashu'ana wa tabarru'ana. Kita minta apa lagi daripada Allah? Sebab amalan yang kita buat selama ini, yang kita telah usaha bersungguh-sungguh, belum tentu lagi diterima oleh Allah. Belum tentu. Yang tak buat memang teruk dah, confirm dah. Ni kita yang buat ni pun belum tentu. Apatah lagi yang tak buat, lagi-lagi lah tolak tepi terus. Kita doa, kita merayu, khauf war raja. Kita bimbang, kita takut amal kita laisa maqbula, tidak diterima oleh Allah. Ini wal a'yadzu billahi min dzalik, masak kita nanti. Penat kita buat kerja, penat kita hadir ke rumah Allah, penat kita menghadiri majlis ilmu, penat kita menghadiri menyampaikan majlis ilmu. Tiba-tiba sampai di padang mahsyar jadinya ya ibarat haba'an mansura, ibarat debu-debu yang berterbangan, tak dapat apa. Sebab itu syukur yang tidak terhingga ini mesti ditajdid, mesti diperbaharui niat kita, agar segala amal perbuatan kita tidak sia-sia dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi hadirin hadirat sekalian, kita yang Allah bagi peluang untuk berada di 10 Zulhijjah yang pertama. Ni antara Allah tahu dah, nak harap kita ni nak kumpul semua dalam satu masa, satu hari untuk nak buat semua amalan, tak mampu kita buat. Tapi Allah ambil beberapa hari daripada Zulhijjah ini yang mulia ini. Allah bagi, Allah himpunkan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Allah himpunkan padanya salat yang menjadi kefarduan kepada kita. Allah himpunkan padanya puasa, puasa hari Arafah yang kata Nabi yukaffiru sanata allati qabla wa sanata allati ba'dah, atau kama qala. Puasa hari Arafah ini Allah Ta'ala janji yukaffiru sanata allati qablah, akan diampunkan dosa mereka yang setahun terdahulu. Kalau hari ni lah ni 1435 Hijriah, maka 1434 Hijriah Allah Ta'ala ampun. Wa sanata allati ba'dah, dan 1436 Hijrah Allah ampun. Allahu akbar. Sedangkan Yaumul Ashura, hari Ashura min syahri Muharram, kita hanya Allah Ta'ala, Nabi sebut yukaffiru sanata allati qablah. Hanya satu saja diampunkan dosa-dosa mereka setahun yang terdahulu. Allahu akbar. Baiknya Allah tuan-tuan. Allah gabungkan lagi dengan ibadah haji yang duduk dalam bulan Zulhijjah yang mulia ini. Sebab itu kita digalakkan untuk yang terlibat dengan ibadah korban, dan kita yang tak terlibat pun sangat-sangat digalakkan, dialu-alukan untuk kita berpantang. Selalu kita sebut untuk kita berpantang, sebagaimana pantang larang para hujjaj yang berada di Makkah Al-Mukarramah, maka kita juga diminta untuk berpantang macam mereka. Kalau yang terlibat dengan korban, lebih-lebih lagi jangan potong kuku. Daripada 1 Zulhijjah sampailah kepada 10 Zulhijjah nanti, jangan potong kuku, biarkan dia panjang, tak apa. Bersih tak apa, kalau dia panjang sangat ambil air cuci, jangan potong. Bersih tak jadi masalah kan. Kita berpantang sebagaimana, sebab kita kena ingat
Kita duduk atas dunia ini ada pantang larang dia. Tak boleh kita nak pandai-pandai, kita nak buat ikut suka, kita nak buat ikut teradap kita. Mentang-mentang kita ni berasa kemah, ada ilmu, ada kemahiran, ada kepakaran tertentu dan sebagainya, menyebabkan kita berasa kita hebat, kita boleh derhaka kepada Allah, kita boleh derhaka kepada siapa saja yang lebih rendah. Kita anggap semua orang ni lebih rendah daripada kita semua. Jadi sebab itu hadirin dan hadirat sekalian, saya menyuruh kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan sekalian untuk sama-sama terus menerus berusaha sedaya upaya yang termampu untuk mendapatkan, menggarap tawaran-tawaran Allah ya Ta'ala yang begitu hebat. Bukan sekadar kita memandang sepi terhadap tawaran-tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dunia ni tuan-tuan sudah berada di penghujungnya. Kita duduk atas dunia ni tuan-tuan dah penghujung dah tak ada lagi dah tuan-tuan. Dunia ni dah sampai kepada tahap kita berada di penghujungnya, kan? Dah nak sampai dah kiamat. Semalam saya berforum dengan Al-Fadhil Ustaz Nik Zawawi, Datuk Nik Zawawi, Nik Saleh, dan juga Ustaz Nik Kamarudin, Nik Yunus daripada Kagat, berforum di Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Waktu forum tu biasalah saya moderator, saya bincang-bincang tentang hijrah, satu pengorbanan. Tak apalah, cerita bab pengorbanan apa lebih kurang semua. Forum ni biasalah tuan-tuan, dia soalan bocor. Bukan UPSR saja bocor, forum ni biasa bocor lah, kan? Ni baru UPSR, lepas ni PMR bocor, lepas ni SPM bocor, lepas ni STPM bocor, lepas ni semua soalan bocor. Tuan-tuan tunggulah tengok nanti, kan? Ni manusia akhir zaman, pakat nak nama belaka, kan? Nak bagi hebat semua, nak nama, nak itu menteri pun nak nama, ketua pengarah pun nak nama, cikgu pun nak nama, orang besar biasa pun nak nama, penggubah soalan pun nak nama, semua nak nama, kan? Tak apalah. Baik, jadi forum tu biasa. Cuma yang bagusnya ialah bila orang bertanya soalan secara direct. Ada seorang Allah tanya, minta penerangan, penjelasan tentang ISIS ataupun IS di Syria, minta komen daripada Al-Fadhil Ustaz. Jadi saya bagi soalan tu, dijawab oleh Al-Fadhil Ustaz Nik Zawawi. Apa yang disebut ialah pertama, gerakan Islam di dunia ni kita kena kenal. Kita kena kenal siapa gerakan Islam di dunia ni. Sebagaimana orang di Mesir, sebagaimana orang di Palestin, sebagaimana orang di Syria, sebagaimana orang di Yaman, sebagaimana orang di Jordan, di negara-negara Arab yang lain, mereka akan kenal gerakan Islam di dunia dan di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia ini namanya Hizbul Islamil Malizi, Parti Islam se-Malaysia, itu orang kenal. Maknanya kalau mai Malaysia ni hampa orang gerakan Islam, tolong mai cari Hizbul Islami Malizi, cari Parti Islam se-Malaysia, jangan cari yang lain. Jangan duk cari apa Isma ke, jangan duk cari apa nak sebut melugai, nak sebut. Jangan cari yang lain, kan? Jangan hak lagi sosialis, liberalis, demokratis. Ni tolak tepi terus lah. Ni tolak tepi terus. Ni cerita Islam. Sama juga kita. Bila kita pergi mana-mana, kita kena kenal, kaji dulu. Kenal dulu. Kita nak hantar anak kita masuk universiti, nak jumpa pelajar Malaysia, biar kalau boleh kita tahu anak kita nanti ni akan bergaul dengan siapa, dengan gerakan mana yang akan dia bergaul. Pergi Indonesia, jangan pergi cari parti PDIP, Parti Pembangunan apa Indonesia, jangan. Hak tu silap-silap duduk belakang Jokowi, sesat barat habis semua. Contoh, tu dia mukadimah nak mula kata lah tu. Baik. Jadi dia kena kenal dulu yang pertama. Macam dengan di Mesir kita ada Ikhwanul Muslimin, ada Hamasnya, ada Hizbul Islami, ada Jamaat Islami dan sebagainya. Baik, dia cerita semua benda ni tuan-tuan. Saya nak kaitkan tentang bagaimana keadaan dunia ni sudah nak hampir kepada penghujungnya. Bila Al-Fadhil Ustaz Nik Zawawi menyatakan baru-baru ini ketika dia berkunjung ke Yaman, jumpa dengan seorang syekh namanya Syekh Az-Zindani. Syekh Zindani ni bagi satu kertas kerja kepada dia berkenaan dengan bagaimana satu kajian yang dibuat oleh Amerika Syarikat dan beberapa negara barat. Mereka buat kajian tentang keadaan bumi kita pada hari ini. Bumi hari ini sudah berlari begitu jauh daripada galaksi dia, daripada galaksi orbit dia, sudah lari. Kalau dulu ni lari sekitar 1 tahun 3 meter. Sekarang 1 hari lari 30 meter. Ini kajian. Kertas kerja ada pada Al-Fadhil Ustaz Nik Zawawi, dia tak bawa semalam. Dia sebut kertas kerja tu ada pada dia.
diserah, dibagi, dikopi oleh Al-Fadhil Syekh Az-Zindani. Baik, apa yang menariknya ialah disebutkan bahawa, sebab itu kita tengok pelik baru ni di Kelantan, dia punya cuaca turun sampai 17 degree. Dijeli sampai 17 degree. Orang kena tidur pakai selimut. Tak payah pasang aircon, tak payah pasang kipas, tidur pakai selimut. Mana pernah jeli sampai 17? Biasa Kelantan ni 30. Turun sampai 17, dibesut di Pasir Putih, turun sampai 21, 17, 20, 19 darjah Celsius. Mai kok mana tuan-tuan? Bocor kan tuan-tuan? Koklah bocor juga dia punya bumi ni, kok mana kok? Tak, kita nak gambarkan bahawa hari ini bumi sudah lari. Menyebabkan Amerika buat kajian, negara Amerika dalam masa terdekat ini akan menjadi salah sebahagian daripada kutub-kutub di dunia. Amerika ni akan jadi kutub. Akan jadi kutub. Kutub utara, kutub apa tak tahu. Amerika dan sebahagian negara barat akan jadi kutub. Maknanya negara ni akan tergelar, tak boleh duduk. Sebahagian besar buminya tidak boleh dihuni. Maka Amerika terpaksa mencaturkan sesuatu. Dia buat sesuatu. Sebab itu dalam perancangan hari ini berlaku. Dan target mereka, mereka akan duduk, mereka akan transit, mereka akan menumpang di negara-negara Arab. Yang ni yang berlaku. Sebab itu berlaku peperangan hari ini, peperangan saudara di Syria. Berlaku yang terbaru di Yaman. Bahkan sebahagian mereka ada yang dibekal senjata oleh Amerika Syarikat secara terus terang. Bahkan ada sebahagian mereka yang dilatih terus oleh Amerika laknatullah. Dan hari ini tuan-tuan, selepas Yaman, walaupun Yaman nampak sudah ada sedikit genjatan senjata, pemulihan dan sebagainya, yang terbaru kata Ustaz Nidzawawi ialah yang terbaru ini akan berlaku perang saudara secara besar-besaran di negara Jordan. Ini yang terbaru. Akan berlaku dalam sedikit masa yang akan datang ini. Peperangan terbaru berlaku di Jordan. Dan persiapan telah pun diberikan, peluru telah pun diberikan, senjata telah pun disupport, disupply dan sebagainya. Mesir akan diblok kepada 6 kumpulan. Dipecah kepada 6 kumpulan. Yang di dalam blok-blok ini ada ketua masing-masing. Setiap negara besar ini akan sediakan, supplykan senjata untuk mereka. Mereka berperang sama mereka. Amerika tepuk tangan. Ini yang berlaku. Waktu Amerika buat kerja ni. Ustaz sebut semalam dengan jelas, memang confirm Amerika yang tembak pesawat MH17 di Ukraine dengan diberikan peluru tersebut, senjata tersebut kepada pelampau, puak pemisah, puak pelampau di Ukraine sendiri. Kerana adalah dia punya tu MH370, dia sengaja buat pelari, bukan nak sangat kapal terbang, bukan kebolok sangat dengan 777 tadi ni, Boeing 777, bukan, tetapi dia lebih kepada nak tengok negara mana yang akan keluarkan satelitnya untuk mencari dan menyelamat dalam proses SAR tadi ni. Rusia pandai, Rusia tak keluar dia punya satelit dia. Dalam proses pencarian tadi Rusia tak cari. Amerika dia nak tengok yang tu, siapa yang nak keluar dia punya satelit canggih dia, kan? Sebab dia sudah buat persiapan yang tertentu. Sebab tu saya katakan tadi, dunia sudah hampir ke penghujungnya, kan? Selalu saya sebut, berkali-kali dah saya sebut sebelum ini dalam kuliah-kuliah yang terdahulu berkenaan dengan di mana persiapan kita untuk kita berhadapan dengan suasana-suasana seperti ini. Bukan persiapan untuk kita nak perang tuan-tuan, tapi persiapan untuk kita nak bersedia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa cara sekalipun. Jadi moga-moga dengan sedikit pembentangan ini, pendedahan ini akan membuat. Sebab tu bila orang tanya saya, Ustaz, bagaimana dengan 300 orang tentera Amerika mendarat di mana baru ni? Di Terengganu. Cepat bang makna, negeri dia tuan-tuan. Respons lalu. Kan? Berat nanang kan. Turun di Terengganu, 300 orang terus menuju ke Gua Musang. Saya tanya kawan-kawan tentera saya, ni buat apa yang turun? Dia kata ramai. Dia kata, Ustaz, biasa Ustaz. Biasalah, itu dia panggil latihan ketenteraan bersama dua negara. Saya kata, biasa pala bapak hang. Saya kata, ni bukan Zimbabwe. Kalau ni negara lain boleh tahan, ni Amerika. Amerika yang main ni bukan tentera biasa, ni tentera Amerika. Sudah pasti dia main tu tak ada checking yang hebat macam mana yang lain. Ni hebat tuan-tuan. Saya baru jumpa buku ni, Art of Deception, America, Freemism and Zionist. Mereka menipu dunia. Peristiwa 11 September 2001 adalah perbuatan orang Amerika sendiri. David Shair, mantan ejen M15. Itu dia. Saya baru beli kemarin. Jumpa di tempat
dapat buku, saya nak tengok, tak baca lagi lah, baru duk tengok, nak tengok nanti apa dia cerita sangat berkenaan dengan Amerika, perancangan dia yang begitu hebat dan begitu rapi. Tapi mereka rancang macam mana pun, Allah Ta'ala tetap merancang, walaupun mereka nampak macam berjaya, tapi sebenarnya kita lebih yakin akidah kita bahawa Allah Ta'ala pasti akan memberikan kejayaan demi kejayaan kepada Islam dan umat Islam itu sendiri. Baik, jadi apapun kita berdoalah pada Allah, moga-moga Allah Ta'ala thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, Engkau tetapkan pendirian kami di atas agama dan di atas membela agamamu ya Allah. Ala dinika wa ala ta'atik, dan di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Tak maulah kita duduk bolak-balik ni, dulu kita bersama dengan jamaah Islam, lah kita bersama dengan parti demokratik pula tuan-tuan, contohlah kan. Yang tu kita tak mau. Wal a'yadzu billahi min dzalik. Baik, hadirin dan hadirat sekalian, kita masuk, minta maaf malam ni di mukadimah panjang sikit tuan-tuan. Biasalah mai awal malam ni di mukadimah panjang sikit. Sambung juga tuan-tuan. Begitu. Baik. Matlamat Hizbullah. Makna baca mana? Baca sikit tu. Tak mau baca. Tak nampak. Masya-Allah. Haji nampak Haji? Tak nampak juga? Haji tak bawa buku pula. Hak nampak tak bawa buku. Hak tak nampak bawa buku. Hebat tuan-tuan. Akhir zaman, dunia akhir zaman. Baik. Matlamat Hizbullah 157 muka surat. Yang menjadi matlamat pokok kepada Hizbullah itu ialah melaksanakan segala yang diwajibkan oleh Allah. Kerana matlamat seorang Muslim itu tidak harus terkeluar daripada sempadan yang ditetapkan oleh Allah. Dan haramlah mengubah atau memindahnya. Secara umumnya dalam konteks harakah Islamiyah, matlamat Hizbullah itu terbahagi kepada 3 perkara. Kan? Dia yang disebutkan Hizbullah, ala inna hizballah, ketahuilah bahawa parti Allah Ta'ala itu. Kita bincangkan dalam pertemuan yang lepas sifat-sifat parti Allah ni apa dia. Ada 5 sifat. Kalau tuan-tuan refer balik kepada perbincangan yang lalu, kita menggunakan ayat Al-Quranul Karim dalam surah Al-Mujadilah dan juga dalam surah dalam surah Al-Maidah ayat ke-51. Bagaimana disebutkan bahawa sifat parti Allah itu, yang pertama yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah Ta'ala mengasihi mereka dan mereka mengasihi Allah. Yang kedua, azillatin alal mu'minin, bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin. Yang ketiga, a'izzatin alal kafirin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim, yang berjihad pada jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Yang kelima, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kamu ialah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat serta mereka tunduk kepada Allah. Jadi itu antara sifat-sifat kepada Hizbullah, parti Allah Ta'ala itu sendiri. Kan? Tu sifat dia. Kita duk tanam yang ni lah, sifat-sifat ni kita duk tanam dalam ahli kita tuan-tuan. Yang ni je tuan-tuan. Kita tak ada benda lain. Kita tak takut pada siapa-siapa. Kamu nak keluar, kamu boleh belah, kami tak heran sikit pun. Tidak memberikan kesan kepada kami. Kami kalah, kami menang, kami tak heran. Bukan matlamat kami kemenangan di dunia. Kemenangan dunia kita nak, tapi kemenangan akhirat menjadi matlamat yang paling utama. Tak ada guna kalau kita menang dunia tapi akhirat kita kalah, kita rugi di akhirat. Ini tidak menjadi, tidak berguna kepada sifat kita sebagai seorang ahli kepada gerakan Islam dan jamaah Islam itu sendiri. Ini sifat dia. Tadi tuan-tuan, pagi tadi kita buat program, kita anjur termasuk daripada NGO saya sendiri, Rahmat Care. Kita buat program dia panggil The Lost of World, apa nama tempat tu, satu macam dengan templo, taman tema di Batu Sebelah dekat orang asli Jalan Gombak tu. Apa nama Fatah? Tak ingat juga. Net apa? Mahalen Mimalen. Mimalen. Situ kita buat. Jadi kita himpun tadi tuan-tuan, masya-Allah, ni kata dakwah yang menarik tuan-tuan. Kita himpun tadi 600 orang riders bicycle. Dia panggil apa? Cyclist.
kan? Program dianjurkan oleh teman-teman kita dalam ACC, dalam pemuda jemaah Islam kita ni, parti Islam kita ni ada ARC, Alternative Riding Club, tu geng motor, termasuk saya lah, bikersnya. Ada satu lagi namanya Alternative Cycling Club, ACC. Kita buat program tuan-tuan. Buat program yang datang ni 600 orang seluruh Malaysia. Datang seluruh Malaysia. Kita buat program cukup berjaya. Masuk ke Mimalang, keluar balik, masuk ke Sungai Pusu, dalam bukit tu belakang tu, meredah hutan yang begitu hebat. Lepas tu turun ke Sungai Pusu. Saya ingat dekat 15 km lebih mereka berkayuh. Yang seronoknya tuan-tuan, pengisian di peringkat awal pagi tadi ni, kita nak lepas tu tazkirah dulu. Tazkirah Ustaz Syarhan Humaidi, tazkirah yang berhormat Ustaz Asbullah Ridwan Adun Gombak Setia, tazkirah oleh Al-Fadil anak Tuan Guru Haji Abdul Hadi, Ustaz Abdul Khalil Abdul Hadi, kan? Bagi tazkirah dulu, sambil-sambil kita merasmi, kita buat pelepasan tu tazkirah dulu. Ni yang syok tuan-tuan. Di kalangan peserta wanita pun ada, Cina pun ada juga. Hak mai pakaian macam-macam, menjolok mata pun ada, kan? Pakaian ni macam-macam lah tuan-tuan. Tak apa, dakwah kita peringkat awal tak ada masalah. Saya tak apa setuju lah tuan-tuan, pasal orang naik basikal ni pakai dia boleh tahan tuan-tuan terbonjol, bonjolan yang tertentu. Bahaya tuan-tuan, saya tak rela tuan-tuan. Kata muslimat, ada yang muslimat lah, dia pakai tudung elok, dia pakai kain, dia ada skirt pula yang tudung bahagian tertentu tu dia tudung. Okey lah, ada yang menonjol-nonjol pada juga tuan-tuan. Tu bahaya untuk perahu-perahu kecil lah tuan-tuan. Kan? Jadi nak sebutnya, kita bagi tazkirah, kita cerita tentang Islam. Sampai nak kita duk buat program tu, mai 2-3 orang Cina dia pelik. Sebab yuran kita ambil RM30. Yuran RM30, kita bagi t-shirt, kita bagi makanan, kita bagi minuman, kita bagi bag, ada goodies, kita bagi towel, kita bagi t-shirt, kita bagi cabutan bertuah, ada basikal mahal, ada handphone, ada macam-macam kita hadiah. Sampai dia terkejut, mana ada orang buat program RM30 dapat macam-macam. Dia kata kalau RM30 dia tak dapat apa, just penyertaan je. Sebab nak bayar tu, nak bayar apa yang mau, nak bayar paramedik, nak bayar petugas-petugas, kru-kru yang kena jaga, bukan sikit, puluh kru kita guna. Checkpoint setiap berapa checkpoint nak kena jaga, dalam hutan lagi bermacam-macam. Kita kata, dia kata hampa ambil buat macam mana program? Ada Cina-Cina beramai lah grup-grup main tanya, ni program ni buat macam mana, murah, lepas tu dahsyat. Saya kata, ada petugas bayar berapa? Kami kata petugas kita bayar dengan syurga. Tu dia. Beritahu macam tu ya. Pasal petugas ni unit amal, unit kerja jemaah, pemuda-pemuda suci yang telah kita tarbiah sekian lama, yang datang secara volunteer untuk bantu kerja-kerja Islam, kerja-kerja dakwah Islam ni kita buat. Kan? Ni geng ustaz buat. Kan? Ni geng ustaz buat kerja. Hak duk jadi semua tu geng ustaz belaka. Hak lead pun geng ustaz belaka. Jadi nak bagi tahunya pada tuan-tuan, alhamdulillah bila kita mereka terkejut. Mana boleh, dia kata biasanya kita duk bayar upah ni, setiap petugas-petugas yang jaga ni, RM30, RM40, RM50. Berapa puluh orang kita guna. Dengan memang dahsyatlah, event dahsyatlah kira tuan-tuan. Alhamdulillah kita boleh buat dan kita sampaikan mesej. Sebab tuan-tuan kena ingat, biasanya yang menjadi penganjur kepada program macam ni, biasanya matlamat dia komersial, matlamat dia untung. Confirm. Biasa orang buat macam tu, dapatlah, adalah benefit RM5,000, RM10,000 dekat penganjur, confirm mesti dapat. Tapi kita tak ada, rugi kadang-kadang, rugi, defisit. Tapi tak apa, boleh cover dengan minta mohon sumbangan daripada ramai lagi tempat atas nama kerja dakwah, kita boleh buat. Kan? Kita bukan matlamat tadi, matlamat Jamaah Islam. ACC ni berada di bawah Parti Islam se-Malaysia. Daftar secara rasmi. Bawah bawah Dewan Pemuda, kita buat program. Masya-Allah. Jadi sebab itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ini hasil daripada tarbiyah kita pada anak-anak muda. Mereka tunggu datang daripada lepas sembahyang subuh pukul 7 tu, mereka tunggu dan mereka kita anjurkan dengan sebaik mungkin. Walaupun adalah yang jatuh, yang luka, yang macam-macam tu tak apa. Para medik kerjasama Hospital Selayang dengan kerjasama MPS dan sebagainya, kita dapat menjayakan. Yang penting mesej Islam sampai. Yang mai tu tuan-tuan, yang terima hadiah tadi perempuan pakai, ya Allah ya Rabbi, ketat gila macam tengok.
Kan? Nak buat macam mana? Kita buat peringkat permulaan macam itulah. Kita terima semua. Ada Cinanya, ada bukan Islamnya, macam-macam yang datang tadi. So far tak ada masalah. Alhamdulillah mereka sangat gembira. Dan mereka cadang lagi kalau boleh buat lagi. Kita buat baru ni dah 600. Lepas ni cuba buat untuk 2,000 orang pula. Kata kita tak apa, tengoklah nanti. Bukan senang nak hancurkan program sebegitu besar. Nak boleh ke dapat track. Track ni tak pernah orang buat lagi. Track ni ACC turun, masuk ke UAE, keluar ke kubur UAE belakang tu. Nak boleh buat track tu sangat satu kerja yang sukar, tapi atas nama Islam tak dibayar apa-apa tuan-tuan. Demi Allah kita tak bayar. Kita bagilah t-shirt seorang selai kepada urus setia, lepas tu ada makan pagi, makan tengah hari, lepas tu ada minuman, itu sahaja. Yang lain kita didik mereka dengan syurga. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Taala membeli daripada orang-orang yang beriman itu akan balasan syurga daripada harta benda mereka, daripada tubuh badan mereka, nyawa mereka, untuk dikorbankan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu matlamat Hizbullah itu sangat jelas. Kita nak mengajak orang ramai ini kembali kepada Islam. Islam yang bersifat syumul, Islam yang bersifat syamil, kamil, Islam yang sangat sempurna. Tabiat syariat ini seperti ini masuk ke dalam seluruh sudut kehidupan manusia. Amat mustahil kalau syariat yang seperti ini akan mengabaikan gerakan Islam ataupun mengabaikan parti-parti ataupun mengabaikan politik. Sebab kedengaran kadang-kadang ada orang tak nak bicara tentang politik, orang nak tolak politik suku, agama suku, politik asing, agama asing dan sebagainya. Amat malang kefahaman-kefahaman yang dangkal seperti itu yang datang daripada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syariat ini menyeru kepada sistem yang tersusun, penentuan tanggungjawab tertentu, tidak suka kecelaruan dan kecacatan dalam semua perkara. Kan? Ini sebab itu Islam ni sangat sempurna. Maka Islam meletakkan nilaian jamaah itu merupakan perkara yang sangat penting. Dan secara umumnya dalam konteks harakat Islamiyah, gerakan Islam ini, matlamat Hizbullah itu dapat kita bahagikan kepada 3 perkara. Kan? Kita ingat dapat kita bahagikan kepada 3 perkara. Matlamat Hizbullah, parti Allah Ta'ala ini. Baik, yang pertama, membentuk syakhsiyah Islamiyah, yakni membentuk peribadi Muslim. Kan? Sebab tu tuan-tuan tengok dalam gerakan Islam, dalam tarbiyah ini tuan-tuan, kita adanya usrah, kita adanya qiyad, kita adanya tamrin, kita adanya nadwah, kita adanya mukhayyam, kita adanya dia panggil malam katibah, kita adanya macam-macam. Kita ada macam-macam peringkat nak melepasi ini. Kalau tuan-tuan duduk di Gombak tu tuan-tuan, sampai saya nak boleh beritahu pada tuan-tuan, tidak ada malam yang tidak kami berprogram. Tidak ada malam. Kan? Isnin kami usrah pemuda, Selasa malam mesyuarat, Rabu malam usrah cawangan dan usrah gabungan DUN, malam Khamis malam Jumaat kita ada kuliah Al-Haraki, hari Jumaat kita ada mesyuarat dan usrah Qiyadi, hari Sabtu program bersama masyarakat, bersama rakyat, bersama anak muda, hari Ahad pun sama. Jadi programnya padat. Kan? Kalau tuan-tuan duduk di Gombak tu tuan-tuan, Masya Allah, saya bukan nak puji nak jack sangat, tapi nak cerita tuan-tuan. Saya tak ada model lain, model tempat saya lah, sebab saya duduk berkecimpung di sana. Kami ni tuan-tuan di sana pakaian sampai tak payah beli t-shirt ni sedia macam-macam program yang kita buat. Untuk apa? Untuk kita nak sampaikan mesej Islam kepada mereka. Kalau dalam 2 minggu lepas saya di mana, di Teluk Intan. Teluk Intan Bike Week. Allahu Akbar. Tu cerita motor pula tuan-tuan. 3,000 biji motor berhimpun di Padang Speedy depan Pejabat Agama Islam Teluk Intan. Dia buat Teluk Intan Bike Week, 3,000 biji motor. Ya Allah ya Rabbi. Saya mula daripada Gombak pukul 7 malam. Program di Teluk Intan 9.30. Saya ada program yang tak henti-henti hari itu. Lepas tu naik motor dah pakai jaket semua sebab nak pergi ceramah depan Mak Rempet ni. Kan? Kena pergi dengan motor, pakai pakaian semua dengan jaket dengan apa semua siap. Duduk atas motor dah tengok balik pukul 7. Sat lagi sampai sana insya-Allah. Dia dalam Teluk Intan tu dalam 1.5 jam daripada Gombak tu lah boleh sampai lah. Kalau cepat-cepat pun 1 jam boleh buat insya-Allah. Kan? Dia sampai Perlis 3 jam je. Sampai Perlis KL Perlis 3 jam biasa kita buat. Jadi dekat Teluk Intan tu dalam 1 jam
45 minit mungkin boleh dapat lah insya-Allah. Tapi duk fikir balik tuan-tuan, ni tengok atas gelap. Kan? Atas gelap. Lepas tu fikir tak kena habis program pukul 12, nak balik pula seorang-seorang. Daripada Teluk Intan nak keluar main ke Bidu, betul Bidu, boleh tahan tuan-tuan. Kan? Dia punya jalan tu, hutan apa semua tu boleh tahan berseorangan. Jadi saya fikir tak habis, saya pun beritahu kawan, bang jom bawa kereta saya, kita pergi Teluk Intan. Dia pun ambil kereta terus jalan. Pergilah Teluk Intan. Sampai Teluk Intan dia orang sedia saya motor RT 1200cc BMW. Pasal pentah tu dah ada dah Sam Kamikaze, Imam Muda Jabar, Imam Muda Megat, Imam Muda Naim duk tunggu atas pentah. Jadi moderator mengumumkan kedatangan Ustaz Mat Cina. Jadi tu tujuan dia bagi BMW tu supaya saya rem atas motor pergi parking depan pantai. Tu dia. Merempet lah, tapi merempet motor besar. Jadi sampai depan tu tinggal motor naik berforum lah di atas pentas tu. Tu ramai. Tu dakwah cara santai macam tu pula tuan-tuan. Tu geng-geng motor. Saya pun balik orang dia panggil Mat Cina, dia suruh saya nyanyi lagu Cina. Saya nyanyi lagu Cina. Nyanyi-nyanyi tuan-tuan, tengok-tengok ada satu Cina mai terkam saya. Ingat nak penumbuk saya tuan-tuan. Mai lari ni daripada bawah tu lari mai. Lari-lari dia duk pegang barang. Ingat biasa orang bagi bunga tuan-tuan. Dia bagi beg. Beg galah ni tuan-tuan, harga dia RM138. Hadiahkan saya pasal dia kata gua tak pernah dengar orang Melayu Cina, orang Melayu nyanyi lagu Cina, ustaz pula dia kata. Tu dia. Pakej lengkap tuan-tuan. Buta-buta free malam tu boleh beg tuan-tuan. Beg tu beg jenama GV, harga dia RM138. Jadi saya pun lepas tu pergi jumpa dengan dia, tukar-tukar kad sembang dengan dia apa semua. Okeylah, nampak dia pun menarik, dia pun peminat kan. Jadi mungkin itu boleh cetuskan dakwah yang Islam, dakwah Islamiah kepada mereka yang berkenan. Jadi sebab itu saya katakan tadi dakwah hari ni tuan-tuan, kita matlamat bukan ada niat apa-apa tuan-tuan. Kan orang panggil kita pergi tuan-tuan, seronok tuan-tuan bila kita buat kerja dakwah ni tuan-tuan. Allah, saya rasa sangat-sangat terhibur. Kan baru ni pun nak pergi ke Kalang Kubur, duk pergi dengan motor kan, nak pergi dengan kereta, nak pergi dengan motor kan, nak pergi dengan kereta, nak pergi dengan motor kan, nak pergi dengan kereta, nak pergi dengan motor jauh tuan-tuan, nak perjalanan merempuh Bukit Musang apa semua tu tak lepas, tak lepas. Kalau ada 3-4 biji motor malam tu saya pergi dah. Tapi pasal tak ada siapa yang nak ikut dah, semua pakat pergi dengan kereta api, dengan flight dan sebagainya. Jadi saya pergi lah tuan-tuan. Pasal motor saya tu lengkap. Saya dah pasang dengan speaker, pasang dengan siren polis, pasang dengan lampu polis. Siap lah. Kalau saya lalu kot highway tu, orang kata polis dah tuan-tuan. Lari dah. Abang kata beri laluan, sila beri laluan. Memang orang lari lah. Saya buat dah tuan-tuan. Kos nak buat tu pun RM1,200. Nak buat speaker tu. Kira mana saya berhenti, saya ceramah pakai saya punya speaker motor je tuan-tuan. Tak payah pakai. Setakat sini pergi kena kedeman mi Maggi soup tu tuan-tuan, tak ada masalah. Tu. Boleh sampai ni, sini sampai situ boleh dengar saya punya speaker motor saya. RM1,200 tuan-tuan. Buat yang tu untuk apa? Untuk nak buat kerja dakwah senang, dakwah santai, kita berhenti mana-mana. Assalamualaikum, bubuh tazkirah 5 minit, belah tuan-tuan. Orang nak kata apa kat kita? Kan hak kita lah tuan-tuan, bagi tazkirah. Style kita kena buat macam tu hari ni. Sebab tu kita dididik dalam jamaah Islam ini, peribadi-peribadi yang tidak fikir benda lain. Hidup kita ni rutin, kita ni duduk fikir apa lagi yang kita nak buat untuk agama. Itu saja. Kan? Ni mai pula semangat pengorbanan, mai pula semangat jihad, mai pula semangat yang ada bulan Zulhijjah, nak masuk pula bulan Muharram nanti tahun baru. Apa lagi kita nak buat untuk Islam? Dunia nak kiamat dah. Kan? Dunia sudah menunjukkan tanda-tanda akhirnya. Apa lagi yang kita nak boleh bantu untuk agama Allah? Bantu. Yang anak muda, bantu cara mudanya. Yang boleh tulis, bantu cara tulisannya. Yang boleh ceramah, bantu cara ceramahnya. Yang boleh kumpul harta, bantu cara hartanya. Yang penting kita ada saham, kita ada pengorbanan, kita ada jihad untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, membentuk syakhsiah peribadi, syakhsiah Islamiah, yakni peribadi Islam. Yang kedua, membentuk jamaah Hizbullah, yakni parti Allah. Yang ketiga, menegakkan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah, ataupun kita tegakkan negara Islam. Ini matlamat kepada Hizbullah, parti Allah, jamaah Allah Ta'ala ini sendiri. Kan? Matlamat jangan lari daripada perkara ini. Baik, ketiga-tiga perkara tersebut tidak mungkin dilaksanakan dengan sepenuhnya tanpa sambung menyambung di antara satu sama lain. Peribadi Muslim tidak dapat disempurnakan tanpa negara yang berkuasa melaksanakan Islam dan melindungi perlaksanaannya. Dan untuk menegakkan negara Islam itu mestilah wujudnya parti, jamaah
yang berdasar dan bermatlamatkan Islam untuk mewujudkan Hizbullah, parti Islam itu mestilah ada orang-orang yang mempunyai peribadi Islam yang baik. Itu dia. Sebab tu disebutkan tadi, pengarang sebut dia ada tali menali, sambung menyambung, kait mengait di antara satu dengan yang lain. Tak boleh nak buat seorang-seorang, kan? Macam dengan bekas mufti seorang tu, dia kira seorang dia aja. Dia nak bantai siapa dia bantai, dia nak bantai ulama dia bantai, dia nak bantai kerajaan dia bantai. Dia rasa dia kebal, seorang dia aja. Kan? Dia mana terlibat dengan jamaah Islam, mana terlibat dengan gerakan Islam. Kan? Kita nak lagu tak boleh. Dia tak boleh buat apa. Sekadar dia seronok sendiri, SS, syok sendiri. Bukan Syahri Sungip, syok sendiri. Kan? Begitu. Katok sikit-sikit sudahlah. Yang pertama, saksiah Islamiah. Membentuk peribadi Islam Muslim itu bermula daripada diri masing-masing, keluarga dan manusia sekelilingnya menurut kemampuan masing-masing, berdasarkan kepada taklifan daripada Allah. Jadi nak bentuk peribadi Muslim, ibda nafsak, kan? Mula dulu dengan diri kita, berusaha diri kita mai bentuk. Wad'u ghairak. Dalam masa yang sama kita da'u, kita dakwah, kita seru kepada orang lain yang berada di keliling kita. Jangan duk kata Allah, ustaz nak mula macam mana ustaz, kami nak dakwah lagu mana, kami pun tak sempurna lagi ustaz. Habis tu kamu nak tunggu bila kamu nak sempurna? Nak tunggu sampai mati baru nak buat? Mana boleh. Kan? Nak tunggu sampai tua tak akan sempurna. Kita ni, kita mana sempurna, sifat kita lemah. Yang sempurna, maha sempurna adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Yang lain semuanya tidak sempurna. Jadi mula daripada diri kita, mula daripada diri, lepas tu keluarga. Betul Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kan? Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab api neraka Allah. Kan? Allah Ta'ala minta supaya kita pelihara, jaga diri, jaga sungguh-sungguh, jaga diri masing-masing. Dan bukan sekadar jaga diri, jaga ahli keluarga, jaga gerabak-gerabak yang berada di bawah tanggungjawab kita bersama. Kan? Jangan duk kira nak betul diri kita aja. Kita aja main mengaji, bini di rumah tak pernah bawa main mengaji. Itu tak boleh. Kan? Kita kena main mengaji, bawa isteri main mengaji, hantar isteri pergi kuliah muslimat, hantar isteri dengan muslimat, terlibat dengan muslimat dan sebagainya. Kan? Kita kata kita terlibat, bawa isteri, biar dia terlibat sesibuk macam mana pun, tak boleh nak terlibat di peringkat pusat, peringkat negeri, tak boleh negeri, peringkat kawasan, tak boleh kawasan, peringkat cawangan. Kalau tak boleh cawangan juga, nak buat apa? Kena ada intimak isteri-isteri kita dengan jamaah Islam. Itu dia. Saya duk syarah kat sahabat saya, Ustaz Fatah kita ni baru mai. Dia syarah, duk cerita kat dia tuan-tuan. InsyaAllah, duk cerita kat dia, dia tanya pandangan kita, cerita kat dia balik apa yang kita boleh buat hari ni. Saya kata, saya cukup puas. Kan? Alhamdulillah, isteri saya walaupun sibuk dengan kerjaya di sekolahnya, duk jaga anak lagi 6 orang tuan-tuan, dia jaga seorang, dia jaga anak. Kan? Kita duk keluar pi rata, dia dah duduk rumah jaga. Walaupun dia tak boleh nak terlibat sampai peringkat yang lebih tinggi, tapi Alhamdulillah terlibat di peringkat cawangan. Duduk di cawangan, jadi naqib usrah di peringkat cawangan. Jadilah kurang-kurang dia faham kerja kita, kerja buat kita. Kita faham. Saya tuan-tuan, saya minta maaf, apapun berlaku saya mesti utamakan jamaah. Saya pernah didik isteri saya tuan-tuan, demi Allah, satu hari isteri kita dah plan ni, sebab saya ada masa yang saya bagi untuk keluarga, ada setiap masa tertentu kita bagi. Kita bukan kata duk buat kerja sampai kita tinggalkan keluarga, dak tuan-tuan. Kita korban juga, tapi ada hak mereka kita tunaikan. Tapi mau kata nak duk tiap-tiap malam dengan dia nak semua, oh dak, minta maaf. Kan? Kita ada masa kita dah bahagi-bahagikan. Baik. Jadi satu hari saya dah sebut sebelum kahwin lagi. Saya kata yang, bukan yang lagi lah, you. Masa dah kahwin tak panggil yang lagi lah kan. Yang ni lepas kahwin, kan. Anti, bukan NTU, anti, kan. You seorang lagi. Ni anti. Baik. Jadi anti kata, ana ni akan jadi orang yang sibuk nanti. Ana ada hak untuk Allah, anda ada hak untuk anti, anda ada hak untuk anak-anak kita nanti insya-Allah. Anda ada hak untuk mak ayah, ada hak untuk mertua, ada hak untuk Allah, ada hak untuk semuanya. Ada hak masing-masing, ada portion masing-masing. Dan anda akan utamakan jamaah itu melebihi segala-galanya. Anda sebut awal-awal. Sebut sebelum kahwin lagi. 4-5 tahun sebelum kahwin. Sebab kami berkawan lama. Sebut awal-awal. Beritahu dah syarah dah kat dia tuan-tuan. Beritahu. Satu hari plan dah. Nak bawa anak-anak, isteri semua duduklah kereta dan nak pergi shopping. Tiba-tiba ada panggilan jihad daripada Ketua Pemuda masa tu Al-Fadhil Ustaz Asbullah Ridwan, lalu jadi YB Adun Gomak Setia.
Panggil dia kata, ustaz, ente kena mai sekarang, ada benda yang terpaksa dan wajib ente kena hadir. Saya pun kata, yang minta turun, anak-anak minta turun, nanti kita pi. Waktu ni tak boleh, abang ada panggilan jihad. Tutup pintu, saya cabut. Kan? 3 hari tuan-tuan tak cakap. Masam pi lah, mana dia nak masam dengan kita, tuan-tuan. Kita balik tegur, dia buat tak kerti, buat cua, marah pi 3 hari ya. Takkan dia nak sepanjang-panjang hari, tak boleh. Orang perempuan ni dia kena bergantung dengan kita. Dia nak bergantung dengan siapa lagi, tuan-tuan? Nak buat hebat-hebat tak ada, dia masam. Tu fitrah dia, biasa. Didik, itu tarbiyah kita pada dia. Sebab panggilan jamaah itu lebih utama daripada segala-galanya. Ini kita didik. Ini yang jamaah bentuk kita. Ini yang Hizbullah bentuk kita. Sampai ke tahap itu. Kan? Jadi setakat ni alhamdulillah. Saya kata saya nak apa lagi, alhamdulillah. Kan? Saya nak rumah, saya ada rumah. Saya tak ada hutang sikit pun dengan bank, dengan siapa tak ada hutang. Saya nak anak, alhamdulillah ada 6 orang anak. Isteri saya kata, bang, sebelum umur 40 ni boleh 7 jadilah. Saya kata Aiman tak kisah, Aiman 20 orang pun tak apa. Aiman tak kisah, tuan-tuan. Jadi Aiman tak ada masalah. Dia kata 7 okeylah, kan? Jadi tak ada masalah. Jadi lepas tu nak apa kata, alhamdulillah lah, kira Allah takat ni Allah Taala bagi. Kita pun rasa puas. Kan, nak kira berjalan, Allah kata reti, tuan-tuan boleh berjalan, pergi tak mana saja abang ya, insya-Allah sampai dah kita ni. Kan, boleh kira sampai dah berjalan lah, tengoklah muka bumi Allah Taala. Di Eropah ni macam mana, di Arab ni lagu mana, di negara mata ripit, mata sepek ni lagu mana, di Asia ni lagu mana, habis kita pusing belaka dah. Buat kerja-kerja misi amal, misi kemanusiaan, masya-Allah. Baik. Jadi sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bila kita terlibat dengan Hizbullah jamaah Islam ini, tuan-tuan, maka jamaah melahirkan kader-kader jamaah yang sanggup dan berdiri untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau tuan-tuan hadir dalam muktamar pemuda di Batu Pahat di Kota Tinggi Johor baru-baru ini, pemuda bangkit dengan begitu serius menyatakan kami sanggup bersedia taruhkan nyawa dan harta benda kami semata-mata untuk membela agama Allah, membela pimpinan ulama kami. Kamu jangan sentuh pimpinan kami, jangan buat kacau pimpinan kami. Kami akan bangkit walaupun terpaksa mengalirkan darah kami yang bakal menjadi bukti dan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dilatih kita, dibentuk dengan tarbiyah, masya-Allah, tuan-tuan. Indahnya, seronoknya kita bila berada dengan jamaah Islam itu sendiri. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Itu dia. Sebelum Nabi nak teruskan dakwah yang lebih besar, Allah Ta'ala kata, wa anzir ashiratakal aqrabin, dakwah dan seru dulu kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Kan? Ada orang, masya-Allah, rumah dia jadi medan markas majlis ilmu. Rumah dia buat majlis ilmu, panggil anak beranak, kurang-kurang sebulan sekali mereka berhimpun. Abang ni senang sikit, tuan-tuan, dia panggil adik-beradik dia mai semua, satu kampung mai semua, mai berhimpun buat program agama. Dia kata dia tak ada ustaz, dia bukan ustaz, cuma dia berharta, dia Allah Ta'ala bagi kemurahan pada dia buat majlis ilmu rumah dia, subhanallah. Kan? Ni macam-macam lah kita boleh buat usaha. Yang penting kita sampaikan, kita dakwah dulu kepada yang terdekat. Kalau tak mau ikut, cerita lain lah, apa boleh buat. Kan, semalam ada orang beritahu, ustaz, saya kesian dekat jiran saya, ustaz, macam mana? Satu ibu jumpa semalam mengajak, tuan-tuan, disebutlah, dia kata, ustaz, usrah semalam di rumah saya. Dia kata, ustaz ni macam mana, ustaz, saya sayang kat jiran saya, ustaz, tapi dia semakin dulu dia susah, tak apalah sebab dia kerja ini dan sebagainya, tak ada masa nak pergi kuliah. Lah ni bila kita ajak, dia kata susah pula jaga cucu pula. Lepas tu baru ni kita tengok jaga cicit pula, dia kata. Ajak nak pergi kuliah pun tak boleh pergi. Saya kata tak boleh ke? Dia kata kita pergilah seminggu sekali, kurang-kurangnya hari Ahad, hari Minggu, luanglah masa untuk tak ada. Dia kata tak apa lah ni dia kata, ustaz, lah ni kak ilmu boleh didapati daripada internet saja, klik hujung jari. Saya kata kak kena jawab dengan dia, yang tu maklumat, informasi tambahan boleh diambil daripada internet. Adapun ilmu mesti musyafahah, mesti berguru, mesti bertalaqi, mesti berdepan, mesti ada kitab. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takunil khamisata fatulik. Nabi sebut dah,
Apa jadi 4 golongan ini? Jadilah kamu orang alim. Atau tak boleh jadi orang alim, jadi orang yang belajar menuntut ilmu. Tak boleh jadi juga jadi orang yang mendengar majlis ilmu. Tak sempat juga sibuk sangat jadi orang yang suka kepada tok guru, suka kepada alim ulama, suka kepada orang yang hadir majlis ilmu, suka kepada pendengar-pendengar setia majlis ilmu. Wala takunil khamisata, jangan kamu jadi orang yang kelima jahanam, punah rana habis semua. Kan? Itu dia. Jadi maknanya tuan-tuan, kita beritahu pada dia kena begitu sifat dia. Pergi dakwah dia, sampaikan elok-elok perkara ini kepada mereka. Sebab tu kaum terdekat dengan dia, bukan sekadar jiran, dia sepupu sepapat kepada kakak tadi. Saya kata berdoa lah, seru. Tapi kalau dia pun tak mau dengar juga, kita dah sampaikan, kita dah ajak cara elok, kita dah berdoa, mereka tak mau ikut, serah pada Allah Ta'ala. Itu bukan urusan kita. Sebab kerja hidayah, kerja Allah Ta'ala nak bagi ni, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, dialah Allah yang akan memasukkan siapa saja di bawah lembayung rahmatnya. Nak boleh hadir majlis ilmu ni rahmat Allah tuan-tuan. Nak gerak mai ke majlis ilmu ni rahmat Allah. Kalau tidak kerana rahmat Allah Ta'ala, tuan-tuan takkan boleh hadir pada malam ini. Dengan rahmat Allah semuanya, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang gerakkan, yang campakkan hidayah itu kepada kita untuk hadir ke majlis ilmu seperti ini. Baik. Yang dimaksudkan dengan membentuk saksiah Islamiyah itu meliputi sifat-sifat Islam ke arah menjadi seorang Islam yang menjadi anggota jundullah. Mestilah mempunyai yang pertama kecintaan terhadap Allah. Jadi nak bentuk saksiah Islamiyah ini, dia kena ada sifat-sifat orang sebagai seorang jundullah, tentera-tentera Allah. Jundum min janadillah. Kan tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah itu ada tentera di langit dan di bumi. Allah ada junud, Allah ada tentera. Kan, jadi kita ni antara jundullah, antara tentera-tentera, anggota-anggota Allah Ta'ala. Kan, yang pertama cinta pada Allah, mahabbatullah. Yang kedua, azillatin alal mu'minin, merendahkan diri dan kasih sesama orang-orang yang beriman. Kan, sama-sama orang beriman kita kena berkasih sayang. Kan, tidak berkasih dengan orang kafir. Kan, tuan guru kita panggil, para alim ulama kita panggil, majlis syura kita panggil, jamaah kawasan, peringkat kawasan kita panggil, tak hadir. Kan, ni majlis makan malam di AP Petaling Jaya panggil, pi. Itu dia tuan-tuan. Nampak ada tuan-tuan? Sampai hari ini boleh kata pula apa? Saya rela menjadi, kalau tak boleh jadi calon kepada Hizbullah Malaysia, saya sanggup jadi kepada calon di AP. Pilah kang. Kan? Kami pun memang tunggu masa jangan nak keluar. Pilah jadi. Esok mati, panggil pok-pok tu metalqin mayat hang zuk sini. Kan? Sampai tahap tu tuan-tuan, biadabnya orang hari ni. Nampak dah tuan-tuan, mereka ini walaknya mereka kepada siapa? Bukan walak pada Allah, bukan walak pada Rasul, bukan walak kepada orang yang beriman, pemimpin-pemimpin kita, para alim ulama kita yang berjuang, yang ikhlas berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kita tak perlu ada orang tanya saya, ustaz ni macam mana nampak cabaran nama pasembot pasembot nama tak apa ingat tuan-tuan, kan? Ada satu Cina tu dia kata lu apa gua di AP lu PKR gua PASMA. Dia kata gitu. Kan? Macam-macam orang buat cerita tuan-tuan. Jadi orang tanya saya, ustaz macam mana cabaran apa semua kan? Saya kata tak apa, relax, tak usah bimbang. Kan? Benda batin ni tuan-tuan, dia benda buruk, benda yang pokok gulu, pokok melampau ni tuan-tuan. Dia jenis pokok musta'jilun. Ni pokok dia panggil isti'jal, musta'jilun, golongan yang gopoh. Kita ada sejarah parti Islam Malaysia, di Malaysia ni ada sejarah dia. Kita ada berjasa, lama dah berjasa. Tuan-tuan ingat tak masa tubuhnya berjasa dulu? Tuan-tuan, masa tu kita berasa macam Hizbullah Malaysia ni, parti Islam Malaysia ni macam habis dah berkubur dah masa tu. Tapi tuan-tuan tengok apa? Siapa yang berkubur? Siapa yang berkubur? Pas sebut dah. Kan, kita nampak lah ni pun nampak macam gelombang. Dia buat tu nampak macam ramai, buat program wacana sana wacana sini, buatlah kamu, tak ada masalah. Kami tetap bersama dengan jamaah yang ada sifat-sifat sebagai Hizbullah yang kita bincangkan dalam kitab kita yang mulia ini. Jadi kita tak usah gentar,
Tuan-tuan tak payah bimbang, kan? Kalau tuan-tuan rasa nak masuk, nak join Pasembot, tuan-tuan join lah Pasembot. Buatlah pasti ke apa semua, ke pasca, ke Pasembot, ke buat tak ada masalah, kan? Rasa nak join lah, kita tak ada masalah. Kita tak pernah halang siapa-siapa. Tapi buat pilihan yang tepat, kerana kita akan melibatkan, kita ada akidah. Kita melibatkan syurga, neraka, dosa, pahala dan sebagainya, kan? Ni kadang-kadang tengok orang beriman, dengar orang beriman, dia bukan main hantam kau-kau punya tuan-tuan. Dengan orang kafir tu dia jet, sanjung, ampu dan sebagainya, kan? Ada setengah tu buat contoh tu tuan-tuan, kan? Buat contoh tu pok-pok daripada Jokowi, ambil Jokowi sebagai contoh. Jokowi ni sosialis, liberalis, kan? Belakang dia Amerika, belakang Jokowi tu Amerika, tuan-tuan. Yang duk groom dia hari ni siapa dia? Mai kok mana Jokowi, asal daripada Solo, bukan terkenal pun, tapi digroomkan dia, lantik dia jadi gubernur besar di Jakarta. Lepas tu groom lagi dia, nampak bagi dia hebat. Sebab tu tuan-tuan tengok semua parti-parti Islam yang dipimpin oleh para alim ulama seluruh Indonesia, tidak ada seorang pun yang sokong Jokowi. Yang sokong Jokowi daripada Syiah, daripada liberalis, daripada Demokrat dan sebagainya. Yang Islami tak ada, kan? Kalau ada pun jenis Islam liberal mungkin ada sekok dua, kan? Kebanyakan tak ada. Sebab tu tuan-tuan tengok apa bila dia naik, tuan-tuan, apa dia buat. Hari ni diumumkan, baru-baru dalam seminggu dua yang lepas diumumkan bahawa kerajaan dia, pimpinan dia di Indonesia akan menghapuskan Kementerian Agama. Ini keluar dalam statement kerajaan dia, kan? Masa dia mula naik, apa Jokowi sebut? Negara Indonesia bukan negara Islam, tetapi dia adalah sebuah negara sekular. Itu Jokowi dah keluar dari kenyataan tersebut. Kan? Ini semua tali barut Amerika laknatullah yang berada di sana. Sebab tu yang support di hari ini daripada pok-pok golongan apa nama Syiah, liberal dan sebagainya. Tiba-tiba di Malaysia ni ada pula orang yang sanggup ampus sana wa ampus sini. Pergi angkat dulu Khomeini, lepas tu lah bangga pula dengan Jokowi pula, tuan-tuan. Ni berlaku benda-benda begini. Beringat tuan-tuan, kita tak payah bangga sangatlah dengan orang lain, tuan-tuan. Saya baru ni di Istanbul menghadiri satu conference Rebuild Gaza. Sebelum nak pergi ke Cairo, sebelum ke Rafah, kita hadir di Gaza dulu, di Istanbul, kemudian kita ke Cairo, kemudian nak pergi ke Rafah tak boleh. So kita balik. So bila di Istanbul tu tuan-tuan, masya-Allah, kami sempat berjumpa dengan kumpulan daripada penasihat Erdogan, iaitu timbalan AK Parti, timbalan AK Parti di Istanbul, di Turki. Jadi Masya Allah lah, kita tengok penjelasan dia cukup hebat dari segi bahasa Arab yang digunakan, penjelasan tentang Islam, tentang masa depan Islam, tentang jaminan kerajaan Erdogan untuk bantu perkembangan Islam di Gaza. Sangat-sangat hebat ucapan dia, Masya Allah, tuan-tuan. Tak ada langsung kira kepentingan dunia nak pembangunan ke apa, tak ada cerita nak menangkan Islam, nak tegakkan Islam, nak realisasikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka dan kepada kita semua. Jadi saya pun ambil gambar dengan dia, saya hantar mai ke Malaysia. Kawan-kawan dalam grup WhatsApp ni hantar mai. Saya kata saya bersama dengan penasihat Erdogan, iaitu timbalan AK Parti yang baru dilantik. Jadi saya hantar pergi kawan-kawan hak memang jenis penyokong Erdogan Malaysia. Malaysia pun ada Erdogan juga, tuan-tuan, kan? Jadi bila saya hantar mesej ni, dia kata, ambo, dia kata, Ustaz Mak Cina duduk di Turki bukan main, berkawan baik dengan Erdogan. Di Malaysia dia hentam Erdogan. Dia kata lagu tu kat saya. Saya balas balik, saya kata Erdogan di Turki dia sokong ulama. Erdogan di Turki dia sanjung ulama, dia meletakkan ulama di kedudukan yang tinggi. Tuan-tuan, bila kami bercakap di sidang conference, kami bagi tahu kami wakil daripada Muslim Camp Malaysia, kami wakil daripada NGO Islam Malaysia, dan kami sampaikan salam daripada Syekh Abdul Hadi Awang. Kami sebut nama Syekh Abdul Hadi Awang, pakat tepuk meja, gemuruh tepuk sebagai tanda sokongan mereka kepada timbalan Presiden Kesatuan Ulama Sedunia, Syekh Abdul Hadi Awang, guru kita yang kita sayangi. Allahu Akbar, tuan-tuan. Orang tepuk, orang seronok. Kita di Malaysia, Guru Syekh Abdul Hadi Awang dihantam, di balon, di macam-macam, kan? Dia baru keluar kalimah barwa sebiji, tuan-tuan. Padahal kalimah barwa tu kalau tuan-tuan kaji tu selembut-lembut maki. Tok Guru ni bahasa cukup jaga. Kita biasa dengar celaka barwa tu. Tuan-tuan boleh cek balik dalam kamu Dewan Bahasa dan Pustaka. Bukan Tok Guru nak sebut pasal Tok Guru kaji dulu. Ni memang jadi barwa pokok-pokok ni, kan? Boleh kita kata barwa dah, layak dah kita kata barwa, sebab mereka dah sampai kepada tahap mengkhianati, walaupun golongan-golongan di sebelah sana mengatakan inilah perwira-perwira yang ada. Sedangkan Pak Esko kita dituduh pula sebagai pengkhianat.
Ustaz Saleh Mukhi sebut jelas, kami yang pertahankan. Macam mana kamu nak kata khianat? Kalau kami keluar, kami berletak jawatan, bayangkan apa yang akan berlaku. Kan sudah pasti kerajaan ini sudah berubah. Silat-silat Masjid Ar-Rahmah ni pun, surah ni pun akan ditutup semula, tuan-tuan. Tidak mustahil. Pok-pok malaun tu, tuan-tuan, duk tunggu je. Kan? Jadi sebab itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara-perkara fitnah yang berlaku. Sebab tu saya katakan tadi, Erdogan di sana sangat respect, sangat hebat. Respect mereka kepada para ulama. Kan? Kadang-kadang orang duk fikir, saya tengok macam mana PKS Indonesia dulu. Dulu orang bangga dengan Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia. Memang hebat. Saya tengok manhaj tarbiyah dia, masya-Allah hebat. Kan? Tapi tu kita tengok apa jadi dengan PKS hari ni. Kan? PKS down sedownnya. Turun, jatuh sejatuh-jatuhnya. Teruk, tuan-tuan. Kan? Pasal apa? Pasal ada pimpinan mereka yang tertinggi nombor 2 kalau tak silap, yang terlibat dengan korupsi dan sebagainya. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Kan? Kita masya-Allah kita diberi pimpinan. Kalah menang ni benda biasa, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tengok setakat ini pencapaian yang dihasilkan oleh jamaah Islam yang kita bentuk selama ini, masya-Allah, orang melihat. Sebab tu kita tak heran, tuan-tuan. Hampa nak tubuh apa tuduhlah, hampa nak buat apa buatlah. Kami tetap berada bersama dengan Hizbullah. Jangan gopoh, jangan gundah gulana, jangan cepat melata. Kita tunggu arahan kita, arahan pimpinan ulama kita, yang kita serahkan mandat ini kepada mereka. Dan yang buat keputusan bukan orang biasa. Tuan-tuan tengok Tuan Guru Datuk Dr. Harudin, masya-Allah, hebat orang dia, tuan-tuan. Sampai difitnah kata gila dan sebagainya oleh satu manusia yang bekas peguam, kata macam-macam pada Tuan Guru Harudin, gila lah. Sebab Tuan Guru Harudin kata dia jumpa Rasulullah. Ini fitnah yang berlaku. Saya buat baru ni, tuan-tuan, majlis pelancaran. Saya jadi pengarah program majlis pelancaran majlis makan malam di Surau An-Nur, Bandar Baru Bangi. NGO dakwah yang kita tubuh iaitu NGO dakwah Tautan Rahmat. Di penaungnya Tuan Guru Datuk Dr. Harudin, penasihatnya Tuan Guru Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, pengurusinya Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri, bendaharinya Ustaz Mak Cina, ada lain-lain lah, hal lain. Baik, jadi kita buat program majlis makan malam amal. Kita jual satu meja RM500, biasalah, tuan-tuan. Majlis makan malam amal, kan? Nama pun majlis makan malam amal. Kos makan malam RM10, RM20 je seorang. Habis RM30 untuk masuk tabung lah, tabung dakwah. Alhamdulillah kita dapat jual malam tu 43 meja. Kan? Adalah bolehlah juga 10-15 ribu untuk bersih. Alhamdulillah boleh gerak kerja dakwah kita yang sangat memerlukan dana yang cukup besar. Kan? Tiba-tiba, tuan-tuan, saya dijemput dalam satu grup namanya Babi RM RM500 semeja. Dia maki saya daripada jam 5 petang sampai jam 2.30 pagi. Ini masyarakat yang ada pada hari ini. Kan, maki saya, maki Tuan Guru Harudin, maki orang Ustaz Tuan, maki semualah. Yang ulama ni kata ulama ni jahat, ulama ni menterkedarah duit derma, ulama ni macam tu macam ni dan sebagainya. Kan? Bubuh kita ni terduduk, tuan-tuan. Dia pukul dalam WhatsApp group. Dia saja invite kita, tapi saya tak respon sikit pun. Celaka punya Ustaz Mak Cina, kita jemput dia tak jawab. Dia baca kita punya mesej tapi dia tak jawab. Celaka, babi haram jadah, babi panggang pelak, semua keluar. Fucking semua keluar. Maki ni, tuan-tuan, habis. Sampai pukul 2.30 pagi dia jadi gila meroyan, dia remove saya, tuan-tuan. Pada muka gila lah, tuan-tuan. Bila dia duduk bantai kita buat bodoh. Bantai kita buat bodoh. Jadi lama-lama dia gila isim, dia keluar sendiri lah. Kita tak keluar, kita himpun dia. Nak sebut tahap hari ni, tahap orang sampai biadab, sampai kalau dia kata kat saya tak apa, saya tak heran sangat, tuan-tuan. Dia kata kat Tuan Guru, kata kat pimpinan-pimpinan gerakan Islam yang kita sayangi. Baik. Jadi kalau itu bukanlah sifat sebagai ahli kepada gerakan Islam, kan? Jadi sifat peribadi Muslim ni, tuan-tuan, sangat terkesan, kan? Dia bukan boleh mudah-mudah keadaannya begitu. Baik. Yang ketiga, yang C, A, B, C merasa lebih tinggi dari orang-orang kafir. A'izzatin alal kafirin, rasa lebih tinggi daripada orang-orang kafir. Ni kadang-kadang kita rasa macam orang kafir tu lebih tinggi pada kita. Oh, kita bangga tengok macam mana pentadbiran Khalifah Umar Abdul Aziz di Pulau Pinang. Oh boy. Pura-pura bolehlah, tuan-tuan, kan? Sahabat kita di Pulau Pinang baru ni hantam, bentangkan dalam muktamar di Batu Pahat Johor, bentang, tuan-tuan. Cerita terang macam mana apa yang berlaku, retorik semata-mata. Balik Pulau Pinang terus dipecat daripada menjadi ahli majlis perbandaran Pulau Pinang. Pecat, pentahairan. Kita bukan mak bapak dia bagi duit pada kita, bukan.
Kan? Kita tak heran tuan-tuan. Jadi sebab itu apa yang berlaku ini tuan-tuan, kadang-kadang ada orang dia berasa tengok pengurusan, oh nampak parti Demokrat ni tuan-tuan, Demokratik ni macam dengan hebat dari segi pentadbiran penyusunan dia, program dia dan sebagainya. Kan? Ada orang pernah kata dia kata mengapa jemaah Islam, mengapa Hizbullah, mengapa parti Islam se-Malaysia ni tak melahirkan orang-orang macam Rafizi. Hebat, tengok dia boleh bentangkan tentang kereta, tentang penurunan harga kereta, tentang kacang move, tentang Rafizi move dan macam-macam move yang ada. Saya kata hari ni apa yang jadi move? Apa dia dapat hari ni? Apa dia dapat hari ni tuan-tuan? Tak ada apa, nothing. Zero. Tunggu kena lempak buang je. Kan? Apa dia ada hari ni? Hebat tak mana? Saya tanya dia balik, mana hebat? Kan? Sedangkan tuan-tuan, kajian tentang penurunan harga kereta yang dibuat tu asalnya dibuat oleh sepenuhnya oleh Al-Fadhil Ustaz Zaharuddin Muhammad. Ustaz Zaharuddin ni minat kereta. Dia buat cerita pasal kereta sungguh tuan-tuan. Hari ni orang fitnah dia pasal kereta, orang kata dia pakai kereta $1,5 juta. Betul? Kalau tuan-tuan tengok kereta dia memang harga macam $1,5 juta. Tapi dia kata tak, wallahi, dia tunjuk resip pembelian daripada custom, dia beli kereta harga RM65,000, RM64,950 sahaja. Tapi dia make up kereta tu balik, make up saja macam kereta model 2013. Oh, luar tu nampak dia punya kereta macam mewah lah tuan-tuan. Padahal kereta dia kata murah je beli kereta custom dekat auction apa nu dekat apa Glamory dekat Subang Airport tu. Tapi tengok sana. Kereta murah-murah ya. Tapi balik kena buatlah, kena custom made dia. Kena buat begitu begini. Dan Ustaz Zaharuddin sedang buat Myvi baru model tahun 2016. Tu dia, bukan 2015, 2016 tuan-tuan. Model baru dia buat sendiri. Dia reka. Kereta tu kereta lama tapi dia modify. Dia buat macam mana saya pun tak tahu, tapi dah dibuat dah. Orang kaji, dia buat kajian yang begitu hebat tentang kereta ni tuan-tuan. Sebab tu harga kereta kita sepatutnya murah je tuan-tuan. Macam harga orang duk beli di UK, tapi oleh kerana cukai-cukai yang terlalu banyak, AP dan sebagainya, yang menjadikan harga itu lebih mahal 300 kali ganda, 300% dia punya peningkatan harga menyebabkan harga kereta kita jadi mahal sebegitu rupa. Padahal kalau ikut harga tu murah sangat-sangat tuan-tuan. Kalau kita pandai, kita boleh hejah, tuan-tuan rajin sikit cari, tuan-tuan ada AP siapa-siapa, pandailah tuan-tuan hejah, tuan-tuan akan boleh dapat harga kereta yang sangat-sangat murah. Kan? Orang kata Rafizi ambil daripada situ asasnya. Lepas tu dia buatlah dia groom. Dia ada orang groom je sebenarnya. Kan? Tapi apa jadi dengan Rafizi hari ni? Tak ada apa dah tuan-tuan. Saya sebut nama terus terang lah. Pasal orang duk sebut benda tu, orang kata tengok ni pasal apa kita tak lahir. Kita lahirkan insan-insan yang ikhlas berjuang kerana Allah. Kan? Kita bukan jenis lobby, kita bukan jenis minta jawatan, bukan. Wala'ayyadzubillah, ada orang seronok minta jawatan tuan-tuan. Bahkan bergembira abang dapat jawatan besar dalam kerajaan, bergembira seronok kerana abang inilah berkat doa ibu dan arwah ayah dulu. Contohnya. Macam tak tuan-tuan statement tu? Macam tak? Adik dia sebut begitu, tak mau sebutlah nama abang dia tuan-tuan, tak kira tangkap aku pula payah cerita. Bukan takut tuan-tuan, tapi ada orang seronok dapat jawatan, kenyih kisin dapat jawatan, puluh duk minta lama dah, lobby lama dah contohnya. Dia dapat jawatan seronok, dia tak tahu jawatan ni tuan-tuan, Allahu akbar, wal a'yadzubillah. Bayang kalau contohlah, kalau kata contohlah katalah Menteri Besar Selangor ni tuan-tuan dapat jawatan dia. Ni bukan sikit ni tuan ni. Berapa banyak rakyat Selangor yang ada, berapa juta yang ada ni. Kan? Kalau dia terlibat dengan ketidakfahaman agama, dia tak melaksanakan agama dengan baik dan sebagainya, berjawab tuan-tuan. Jangan buat main. Kan? Kita bukan boleh, memanglah seronok dapat benefit, dapat fasiliti yang hebat, yang bermacam-macam, seronoklah dunia kita dapat macam-macam, tapi ingat akhirat kita tak akan lepas. Orang yang paling tinggi jawatan, lagi banyak soalan yang akan disoal oleh Allah. Orang yang paling banyak harta, dia akan banyak soalan-soalan yang akan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak salah sekiranya diamanahkan jawatan tersebut, tidak salah untuk kita mencari harta, tapi pastikan harta kita boleh menyelamatkan kita dunia sampailah kepada akhirat nanti. Maka jihad fi sabilillah dan tidak gentar melaksanakannya dan membebaskan diri daripada memberi walak kesetiaan kepimpinan kepada yang lain daripada Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, di mana semua itu dapat dihasilkan dengan benar-benar mengikut Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang dihayati oleh as-salafus salih. Jadi sifat orang-orang saksiah pribadi muslim yang baik dalam gerakan Islam di dalam Hizbullah ini
Dia tidak akan rasa gentar, dan membebaskan diri daripada memberikan walak kepada pimpinan-pimpinan lain daripada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Kan ada orang walak, macam kedai kita duduk dengan kita, walak daripada orang lain. Itu beringat, itu sangat-sangat bahaya, tuan-tuan. Jadi sebab itu berhati-hati dalam perkara ini. Jangan gopoh. Islam ni tak payah gopoh, tuan-tuan. Menang, Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada kita semua, tuan-tuan. Membentuk peribadi bukannya dengan untuk membawa dari diri masing-masing, tetapi mestilah ke arah menjadi orang-orang yang dapat melibatkan diri dengan harakah Islamiah, mempunyai taraf ilmu dan akhlak yang mulia, seterusnya menjadi anggota Hizbullah. Kan? Jadi kita berhentilah takat tu, tuan-tuan. Tuan-tuan tanda dulu takat tu, panjang dah ni. Dah hampir sejam 15 minit. InsyaAllah kita sambung lagi dalam kuliah kita yang akan datang pada bulan hadapan, insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati kita, Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah Ta'ala permudahkan urusan kita untuk kita terus berada di dalam perjuangan Islam yang sebenarnya, berada di atas landasan Hizbullah yang sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat sekalian, insyaAllah saya akan berangkat ke Sibu, dipanggil Puak Punan, Punan, Begia, Bugan, macam-macam nama-nama grup ni, pada 14 hingga 19 hari bulan, bersama dengan Yayasan Amal dan NGO Dakwah Tautan Rahmat. Kita akan ke Sarawak, Sibu pada 14 hingga 19, hampir 6 hari 6 malam, tuan-tuan, berkampung di sana. Dan daripada Sibu tu dipahamkan kena naik speedboat sejauh selama 6 jam. Dan tak boleh balik. Kita catat boat ni kita catat P14 balik 19 petang. Jadi flight kita malam, tak tahulah pukul berapa dia patok, saya tak tahu, tapi saya dah confirm untuk pergi, dan kita perlukan dana lah. Jadi harap tuan-tuan boleh bantu untuk kerja-kerja dakwah dan kerja-kerja amal Islami ini sebanyak dan seboleh yang mungkin. Sebab di Sarawak ni, tuan-tuan, perkembangannya yang sangat baik, sebagaimana saya pernah cerita pada bulan lepas, bagaimana Sarawak ni dipahamkan akan bakal menjadi pintu masuk kepada gerakan Kristianisasi ke Malaysia. Pintu masuk secara besar-besaran. Sebab gerakan ini sedang bergerak, tuan-tuan. Di Indonesia dah bergerak dan dah dapat dah target mereka Jokowi dan sebagainya, dan mereka akan bergerak seluruh dunia. Tapi dipahamkan di Sarawak. Sebab baru-baru ni pun ada persidangan meja bulat, gerakan Mubalik Kristian ini berhimpun di Miri, Sarawak. Satu persidangan perbintangan yang besar. Jadi kita nak buat sesuatu, insya-Allah selagi mana usaha yang ada untuk kita nak kembangkan Islam. Dan di Sarawak ni dipahamkan, sebagaimana pernah saya sebut sebelum ini, orang-orang Sarawak nak sangat begitu dahaga dengan kehadiran para alim ulama dan pendakwah-pendakwah yang ikhlas sebenarnya. Sebab mereka dah sampai tahap dah ada nama untuk nak masuk Islam. Pendakwah tak sampai lagi, nama dah ada dah. Tapi tu dia lah maklum dah, tuan-tuan, nak pergi 6 jam naik speedboat. Allahu Akbar. Macam mana saya pun tak tahu, tapi saya pilih kerana dakwah kita ni lagi hebat. Kan dakwah Rasulullah lagi hebat. Kita ni tu naik speedboat, tuan-tuan. Rasulullah mana ada speedboat dulu. Kan berjalan kaki begitu lama, merekah kaki-kaki semua padang pasir. Kita ni naik speedboat dah cuma nak pergi sampaikan Islam. Masya-Allah. Doakan mudah-mudahan perjalanan kami selamat pergi, dan insya-Allah kalau tak balik pun tak apalah, tuan-tuan, sebab kita nak buat kerja Islam. Tapi kita berdoalah mudah-mudahan semuanya dimudah lancarkan oleh Allah. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas sumbangan yang bakal diberikan. Moga-moga menjadi saksi di hadapan Allah bahawa inilah antara usaha yang kita boleh bantu untuk gerak kerja dakwah dan kerja-kerja amal Islami yang mudah-mudahan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'thuma. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma yassir umurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم المنافقين، وانصرنا على القوم المشركين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين
muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.